Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita tunggu lagi seminit tu tunggu kawan-kawan masuk. Okey, cikgu harap semua dah ni lah, semua ada nota perkongsian. Tajuk baru. Okey. Jadi cikgu rasa kita mula dululah. Kita mula dulu. Kita belajar perkongsian. Alright. Sebelum cikgu teruskan kelas, untuk SPM untuk SPM perkongsian tahun lepas tak keluar. Tahun lepas, tahun 2019 perkongsian tak keluar. 2018 keluar soalan nombor 2. So tahun ni dijangka keluar jugalah. Cikgu target tahun ni perkongsian keluar untuk SPM. Sama ada soalan nombor 2, 3 ataupun soalan pilihan. Jadi kita kena bersedia lah. Bersedia betul-betul untuk tajuk perkongsian. Untuk ketah 2. Ketah 1 memang wajib keluar lah. Ketah 2 ni dijangka boleh keluar. Sebab tahun lepas tak keluar. Okey. Alright. So kita tengok sini perkongsian. Partnership. Kongsi. Biasanya perkongsian ni kenapa dinamakan perkongsian? Kerana pemiliknya lebih daripada 2 orang. Itu satu. Kenapa kita panggil dia kongsi? Partner. Partnership. Biasanya pemilik melebihi 2 orang. Gabungan ramai pemilik. Minimum 2 orang, maksimum ada 20 orang, ada 50 orang. Depend pada jenis perniagaan. Kalau profesional, biasanya sehingga 50 orang. Profesional means macam audit firm, lawyer firm, klinik. Itu perkongsian. Itu perkongsian profesional dipanggil. Kalau perkongsian yang bukan profesional, biasanya macam kedai-kedai biasa lah. Mungkin dia jual buku. Mungkin dia buka kedai makan ke. Itu bukan profesional. Dan bukan profesional ni biasanya pemilik dia sehingga maksimum 20 orang. Itu kita kena tengoklah syarikat tu syarikat apa. Walaupun dia perkongsian, kita nak tengok maksimum dia berapa. Ini pun boleh ditanya dan untuk kebat. Contoh kalau dia bagi nama syarikat perkongsian profesional, perkongsian audit firm, misalnya ke accounting firm, itu profesional. Jadi maksimum dia adalah 20 orang. Okey. Kenapa kita bergabung? Kenapa kita buat partner?
Itu soalan nak bagi mudah kita faham. Kita kenapa kita buat partner kalau nak berniaga. Tujuan dia pertama, this one, untuk gabung modal. Dibayangkan kalau kita nak buka syarikat guna 100,000. Kalau kita seorang, susahlah kita nak cari 100,000. Tapi kalau kita gabung, ada 5 orang partner, kawan-kawan kita. So everyone akan sumbang 20,000. Jadi kat situ kita dah bantu untuk mengurangkan kita punya kemampuan dengan bergabung modal. Okay, and then sebab lain mungkin disebabkan kepakaran. Kepakaran atau pengalaman. Mungkin kita tak ada pengalaman buat marketing, kita cari kawan kita yang ada experience, ada pakar dalam marketing. Mungkin kita tak ada pengalaman dalam pengurusan keuangan, kita panggil kawan kita yang pandai untuk uruskan keuangan, kita gabung. Itu maksudnya perkongsian kepakaran. Pengalaman dan risiko untuk menjalankan perniagaan berasaskan syarat-syarat yang dipersetujui. Syarat-syarat dipersetujui ni maksudnya kita nak buat partnership, nak buat perkongsian, mesti ada peraturan. Mesti ada peraturan sesama partner, sesama pekongsi. Maknanya kita partner mesti ada peraturan. Contoh, partner tak boleh buat macam ni, partner tak boleh buat macam ni, partner kena follow ni, apa. Mesti ada untuk mengelakkan berlaku pergaduhan, untuk mengelakkan berlaku apa-apa nanti. So mesti ada peraturan. Dan peraturan ni dipanggil ikatan perkongsian. So before you form business partnership, before you daftar syarikat partnership, you kena bincang sesama partner, you kena buat satu ikatan perkongsian, peraturan perkongsian. Apa yang kita perlu bincangkan, apa yang perlu kita buat perjanjian, okay, after this cikgu akan explain apa dia. Okay. Dan tujuan perkongsian biasa tak lain tak bukan untung, sebab because this one is syarikat, bukan kelab. Perkongsian tujuan dia cari untung, maknanya adalah untung bersih, untung rasa. Okay, next aspek perakaunan. Okay, ini antara ciri-ciri perkongsian lah. Ini kena tahu sedikit sebab soalan objektif mungkin akan ditanya. Kita kena patut tahu sedikit. Contohnya bilangan pemilik. Ini cikgu cakap tadi. 2 hingga 20 kalau syarikat biasa. Kalau 50 maksimum bagi perkongsian profesional. Modal disumbangkan oleh setiap pekongsi. Untung rugi, andai kata syarikat kita dapat untung rugi, jadi untung rugi itu perlu diagihkan. Diagihkan maknanya kena bahagi kepada setiap pekongsi. Kena bahagi kepada setiap pekongsi mengikut perjanjian. Mengikut perjanjian. So that's why kita perlukan perjanjian. Supaya kita tahu berapa untung rugi yang kita nak agihkan. Then hayat perniagaan. Okay, this one sangat penting. Hayat perniagaan. Kenapa cikgu cakap sangat penting? Kerana syarikat perkongsian adalah salah satu organisasi yang mana mudah untuk dibubarkan. Maksudnya mudah untuk di lockdown pula. Mudah untuk kita tutup bisnes. Syarikat perkongsian adalah syarikat yang paling mudah untuk kita tutup bisnes. Dia tak macam syarikat milikan tunggal. Dia tak macam kelab. Benda tu lama, sangat susah untuk kita tutup. Tapi perkongsian mudah untuk kita tutup atau istilah dipanggil bubar. Kenapa? Sebab kita ada ramai pekongsi. Kita ada ramai partner. Sekiranya berlaku apa-apa terhadap partner, salah seorang partner, contoh salah seorang partner kita meninggal atau berhijrah pergi luar negara, jadi syarikat perkongsian kena tutup. Kalau ada salah seorang pekongsi yang diisytihar bankrupt oleh mahkamah, jadi syarikat perkongsian kena tutup, kena bubar. Kalau salah seorang pekongsi tak nak berniaga dah, dia tak nak, kena quit,
Dia nak berhenti. Jadi kena tutup syarikat, kena bubarkan. Itu risiko syarikat perkongsian. Tu awak kena faham. Ayat dia memang mudah untuk dibubarkan. Okey, dan kita sebagai accountant, apabila syarikat dibubarkan, kita kena rekod pembubaran. Kita kena buat rekod pembubaran. Kita kena rekod pembubaran dan ini cikgu akan ajar nantilah. Second part. First part nanti kita akan belajar apur dan PKK untuk perkongsian. Second part nanti kita akan belajar pembubaran. Bagaimana perkongsian itu, pembubaran itu direkod. Dan ini yang cikgu target tahun ni mungkin boleh keluar pembubaran. Sebab 2018 keluar apur dan PKK untuk perkongsian. Okey. Kemudian, ni penyata kewangan lah. Ni yang kita nak belajar ni. Penyata kewangan perkongsian. Yang pertama, tengok apur. Cikgu rasa semua dah familiar dengan apur. Yang mana kita mula dengan jualan. Okey. Cari untung kasar. Kemudian cari untung bersih. Okey. Ni normal. Cara buat yang sama. Tak ada perubahan, tak ada perbezaan. Kita ulang kaji sebenarnya. Ulang kaji apur. Sepatutnya dah master dah masing-masing. Okey. Nombor 2. Okey, ini yang baru yang kita nak belajar. Pengasingan untung rugi. Iaitu step dia bermula untung bersih. Kemudian adalah tambah beberapa perkara dan tolak beberapa perkara. Dan kita nak tahu sama ada kita dapat kongsi untung atau kongsi rugi. Okey. So kita nak tahu kita dapat kongsi untung atau kongsi rugi, yang mana kongsi untung dan kongsi rugi ni akan diagihkan kepada pekongsi. Kalau untung kita agihkanlah. Agihkan. Kalau rugi setiap pekongsi kena tanggung. Setiap pekongsi kena tanggung. Ini yang kita nak belajar hari ni. Itu benda baru untuk perkongsian. Okey, yang ketiga adalah PKK. PKK pun macam sama juga. Aset bukan semasa, aset semasa, tolak liability semasa, dapat modal kerja dan dapat keimbangan. Kemudian equity pemilik. Cuma beza ni adalah dekat pada equity pemilik. Sebelum ni kita belajar kelab pun bezanya dekat equity pemilik. Perkongsian pun sama, bezanya dekat equity pemilik. Macam mana bentuk dia? Apa yang ada dalam equity pemilik untuk perkongsian hanya ada 2 item, iaitu akaun modal perkongsi, akaun semasa perkongsi. Cikgu rasa akaun modal semua tahu. Akaun semasa yang kita tak tahu. Jadi yang ni benda baru yang kedua yang kita akan belajar. Untuk perkongsian. Right. Jadi yang pertama tadi pengasingan untung rugi yang kita akan belajar. Yang kedua akaun semasa perkongsi yang kita akan belajar. Yang ketiga iaitu pembubaran. Ini semua benda barulah. Benda baru. Yang lain semua sama. Apur benda sama. PKK benda sama. Okey. Ini pelajar patut tahu. Pelajar patut tahu apa yang kita nak belajar. Alright. So, cikgu teruskan. Clear soalan Okey. Alright. Penubuhan syarikat. Ini yang cikgu nak explain ni. Ini yang kita patut tahu sebelum kita buat pengasingan untung rugi. Okay. Kita kena tahu ikatan perkongsian, iaitu perjanjian perkongsian, perjanjian sesama pekongsi. Sebab dalam perjanjian tu kita nak tahu beberapa perkara. Yang pertama bayar data perniagaan. Okeylah, semua tahu dari data. Okay. Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi tu kena ada dalam perjanjian. Pekongsi A nak bagi berapa, pekongsi B nak bagi berapa, pekongsi C nak sumbang berapa, kena ada dalam ikatan perkongsian.
Okey, yang ketiga faedah atas modal. Alright. Setiap modal yang disumbangkan oleh pekongsi, modal yang disumbangkan oleh pekongsi ni, mereka atau pekongsi akan dapat return, pulangan. Dia akan dapat pulangan macam dividen lah. Akan dapat pulangan. So lagi banyak kita sumbang, lagi banyak return yang kita dapat, pulangan yang kita dapat. Okey, faham Jadi kita kena bincang sesama pekongsi. Berapa return yang kita nak beri? Berapa pulangan yang kita nak beri? Itulah dia faedah atas modal. So you kena tetapkan berapa peratus. Berapa peratus faedah atas modal yang kita nak berikan kepada sumbangan oleh pekongsi. Itu adalah return atau pekongsi yang akan dapat. Okey. Kemudian faedah atas pinjaman. Alright. Yang ini faedah atas pinjaman awak kena hati-hati. Sebab untuk perkongsian, pinjaman berlaku syarikat perkongsian, biasanya dia akan membuat pinjaman daripada pekongsi. Dia akan pinjam dari pekongsi dahulu. Anda kata pekongsi tak ada duit, tak cukup duit, baru dia akan pinjam dekat bank. Baru syarikat perkongsian meminjam kepada bank. Okey, so kita ambil contoh tadi, syarikat perkongsian akan meminjam daripada pekongsi. Okay. So bila syarikat pinjam daripada pekongsi, syarikat kena bayar semula kepada pekongsi. Dia bayar beserta faedah atas pinjaman. Sama macam pinjaman bank jugalah. Siapa yang meminjam, dia kena pulangkan semula bersama faedah. Jadi kat sini pun sama juga. Syarikat perkongsian meminjam daripada pekongsi. Di akhir sekali, syarikat perlu pulangkan semula duit pinjaman kepada pekongsi beserta faedah. Jadi, faedah atas pinjaman ni pekongsi akan terima. Berapa persen? Tetapkan. Tetapkan daripada perbincangan perjanjian perkongsian. Tetapkan berapa. Okey. Kemudian gaji. Tetapkan berapa gaji, allowance, bonus kepada pekongsi. Semua kena bincang. Gaji. Biasanya kita beri gaji kepada pekongsi yang menguruskan syarikat. Kenapa? Sebab ada pekongsi yang tak uruskan syarikat. Siapa yang bayar pula. Siapa yang belajar perniagaan, perkongsian tu dia tahu ada berapa jenis ahli, jenis pekongsi. Kita ada pekongsi, aktif. Ini jenis pekongsi lah. Kita ada pekongsi lelap. Dan kita ada pekongsi nominal. Kita ada pekongsi nominal. 3 jenis pekongsi ni. Ini yang untuk akaun cukup setakat 3 pekongsi ni lah. Tapi kalau belajar perniagaan, banyak lagi jenis-jenis pekongsi lain. Okey, pekongsi aktif ni, dia ni bagus. Dia sumbang modal dan dia uruskan syarikat. Itu pekongsi aktif. Okey. Dia sumbang modal. Okey. Dan dia uruskan perniagaan. So, bila uruskan perniagaan, maknanya pekongsi aktif bakal menerima gaji. Pekongsi aktif bakal menerima gaji. Okey, pekongsi lelap. Dia ni jahat sikit. Dia sumbang modal, tapi dia tak nak uruskan perniagaan. Dia bagi duit dia. Dan saya tak nak uruskan perniagaan. You all buat. Jadi perniagaan. Pekongsi lelap, dia tak akan terima gaji.
Allowance pun dia takkan terima. Dia hanya terima bonus sahaja. Pengkongsi lelap hanya terima bonus sahaja. Pengkongsi aktif dia terima gaji, bonus, tiga-tiga dia terima. Allowance dia terima, bonus pun terima, gaji pun dia terima. Itu pengkongsi aktif. Okey. Pengkongsi lelap, dia ni lagi jahat. Lagi jahat. Dia tak sumbang modal, dia tak bagi modal, tapi dia nak nama dia ada dalam perniagaan. Tapi nama dia ada dalam perkongsi. Nama dia ada dalam perkongsi. Itu perkongsi nominal. Dia bukan jahat sebenarnya. Dia ni orang berpengaruh. Sebenarnya perkongsi nominal ni adalah orang berpengaruh. Mungkin Tan Sri ke, Datuk Sri ke, yang amat berhormat sekian-sekian ke, artis ke. Itu adalah perkongsi nominal. Sebab bila ada orang-orang berpengaruh ni, pembeli tengok, pembeli nak beli. Ini strategi marketing. Strategi marketing. Macam duta kan. Okay. Cuma nominal ni dia pun layak dapat bonus sahaja. Dia tak layak dapat gaji, tak layak dapat allowance, dia hanya layak dapat bonus sahaja. Okey, ini jenis perkongsi. So kena tetapkan dalam ikatan perkongsian. Okay, tetapkan dalam ikatan perkongsian. Okey, seterusnya kongsi untung. Kongsi untung rugi pun sama. Tetapkan sama ada nak bahagi sama rata ke, sama ke, ataupun ikut modal. Ikut sumbangan modal perkongsi. Itu terpulang lah. Kalau rasa you all nak buat sama rata lah. Kalau you all nak bincang, nak tetapkan ikut modal, itulah pembagian kongsi untung ikut modal. And then kuasa dan tanggungjawab serta kongsi itu tak masalah lah. Okey. Ini adalah antara perjanjian perkongsian yang penting yang perlu ada. Mungkin ada lagi lah. Itu tambah-tambahan tu semua. Mungkin ada. Itu terpulang pada perkongsi. Alright. Apa jadi kalau you all nak buat perkongsian, you all nak daftar perkongsian, tetapi terlupa membuat perjanjian, terlupa membuat ikatan perkongsian? Apa jadi? Ini risiko dia. Kalau you all tak buat ikatan perkongsian, tak buat perjanjian, maka syarikat you all automatik dia akan follow Akta Perkongsian 1961. Tolong ingat nama akta ni. Ini akta khusus untuk perkongsian. Akta Perkongsian 1961. Ingat tahun ni. Jangan tertukar tahun ni. Okey. Apa yang ada dalam akta ni? Setiap perkongsi berhak menjalankan pengurusan. Jadi tak ada lah kau uruskan ni, perkongsi A uruskan ni, tak. Semua berhak. Perkongsi B tak payah buat tak payah uruskan perniagaan, tak. Semua berhak untuk menguruskan perniagaan. So tak boleh nak, you all tak boleh nak bergaduh. You all tak boleh. Kenapa dia buat tak boleh. Sebab dalam akta mengatakan setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan. Okey, seterusnya. Ni pembahagian untung rugi sama rata. Pembahagian untung rugi sama rata walaupun kita ada 3 orang perkongsi. Setiap orang bahagi RM50,000. Perkongsi pertama bagi RM50,000, perkongsi 2 bagi RM50,000, perkongsi 3 bagi RM1. Disebabkan kita terlupa membuat ikatan perkongsian, maka beruntunglah perkongsi C ni. Okay. Sebab untung rugi bahagi sama rata. Itu risiko dia. Sebab akta cakap mesti sama rata. Faedah kemudian. Faedah atas pinjaman. Fix. Tetap 8% setahun. Tetap 8% setahun. Kemudian, tiada faedah atas modal dan ambilan. Tiada faedah atas modal dan ambilan. Maknanya kalau kita bagi modal banyak pun tak ada untung, tak ada benefit. Sebab kita tak buat perjanjian, so no return. Tiada faedah.
Okey, ambilan pun sama. Tadi cikgu tak explain kan faedah atas ambilan ni. Faedah atas ambilan ni pun kena tetapkan juga berapa. Sebab kadang kemungkinan perkongsi boleh membuat ambilan. Okey, perkongsi akan membuat ambilan. Jadi untuk mengelakkan perkongsi membuat ambilan terlalu banyak, maka perjanjian tetapkan berapa faedah. Supaya perkongsi akan bayar. Kalau lagi banyak perkongsi ambil, lagi banyak perkongsi kena bayar kepada syarikat. Jadi kalau kita tak buat perjanjian, maka tiada faedah atas modal. Tiada faedah atas ambilan. Jadi you sebagai perkongsi boleh ambil semua harta dalam perkongsian tu. Sebab tak ada faedah kita kenakan. Okey, next, perkongsi menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Lagi kesian. Penat kita uruskan daripada pagi sampai malam syarikat perkongsian tapi tak ada gaji. Sebab tak ada perkongsian, tak ada ikatan, tak ada perjanjian. Tidak bayar gaji. Dan seterusnya, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan di pejabat lah. Jadi buku akaun tak boleh dibawa balik. Biasanya buku akaun ni akan dijaga oleh mereka yang uruskan perniagaan. Jadi kalau tak ada perjanjian, buku akaun tu harus disimpan di pejabat. Jadi semua perkongsi boleh akses. Semua perkongsi boleh. Okey, inilah dia Akta Perkongsian 1961. Ingat cikgu cakap tadi? Tak ada dalam perjanjian, maknanya akan follow akta. Maknanya akan follow akta. Contoh cikgu bagi. Okey. Contoh kita buka satu syarikat perkongsian. Okey. Dalam perjanjian tu kita ada tetapkan faedah atas modal, kita ada tetapkan faedah atas pinjaman, kita ada tetapkan gaji allowance, kita ada tetapkan kongsi untung. Tapi faedah atas ambilan kita tak buat. Tak ada. Maka yang tak ada ni, kita tak buat ni, dia akan refer kepada akta. Yang mana akta mengatakan tiada faedah atas ambilan. Sama juga kalau kita buat semua ni, kita bincang semua ni, tiba kongsi untung rugi kita tak bincangkan. Kongsi untung rugi kita tak ada. Jadi, kongsi untung rugi ni akan refer kepada akta, iaitu bagi sama rata. Jadi, itu maksud dia cikgu tadi. Kalau tak ada dalam perjanjian, kita kena refer akta. Alright. Sebab nanti bila baca soalan, kita akan tengok terlebih dahulu. Kita kena tengok terlebih dahulu perjanjian perkongsian. Apa yang telah dijanjikan di dalam syarikat perkongsian, apa yang tak ada. So yang tak ada, kita kena refer akta lah. Kita kena refer akta lah. Okay. Alright. Okay, itulah dia. Perjanjian perkongsian yang harus kita tahu dan apa kesan dia kalau kita tak refer, kita tak buat akta perkongsian. Okay. Alright. Okay, so macam cikgu cakap tadi, hari ini kita akan buat pengasingan untung rugi. Jadi sebelum kita buat, cikgu explain sikit apa dia pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi ni adalah akaun yang mana dibuat atau direkod untuk membahagikan untung kepada setiap perkongsi atau menetapkan berapa perkongsi yang perlu tanggung sekiranya mengalami kerugian. Ada dua format lah, sama ada bentuk T, ataupun format bentuk penyata. Ataupun bentuk penyata. Tajuk masih sama.
Tajuk ni mesti sama, mesti ada nama perkongsian. Cuma dia nama dia akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir bila. Okey. Item yang kita akan kita gunakan, yang akan diperlukan untuk pengasingan untung rugi ni, yang pertama adalah untung bersih. So untung bersih ini mesti ambil daripada apur. Kita kena tengok soalan. Kalau soalan ada untung bersih, selamat. You all tak perlu buat apur. Kalau soalan tak ada untung bersih, bermaksud apur kena buat. Untuk dapatkan terlebih dahulu untung bersih. Okay. Yang kedua, faedah atas ambilan. Ini ada perkara yang pekongsi perlu bayar. Okay. Faedah atas ambilan. Yang ketiga, faedah atas modal. Pula pekongsi akan terima. Faedah atas modal antaranya gaji, allowance, bonus. Ini benda-benda lah yang kita perlu rekod. Senang je. Pekongsi akan bayar apa dia, itu faedah atas ambilan. Pekongsi akan terima apa dia, faedah atas modal, gaji, allowance dan bonus. Jadi semua ni kita akan kira dan kita tengok. Kalau nilai itu positif, kongsi untung. Kalau positif maksudnya kongsi untung lah. Kalau negatif, kongsi rugi. Okay. So macam mana kira dia? Untung bersih, tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji, tolak allowance, tolak bonus. Kenapa faedah atas ambilan kena tambah? Walaupun pekongsi yang bayar. Okey. Pekongsi bayar, dia bayar kepada syarikat. Jadi syarikat dapat duit, syarikat yang dapat untung tu. Betul kan? That's why untung bersih syarikat kena tambah dengan faedah atas ambilan. Bila dah tambah, maknanya syarikat dah dapat untung tersebut, dah tambah, dah ada nilai untung baru, barulah untung tersebut kita tolak belanja pendapatan wajib kongsi itu. Itu faedah atas modal, gaji, allowance, bonus. Kalau ada lebih tu yang kita perlu kongsikan dengan setiap pekongsi. Yang ada lebih tu baru kita akan share dengan setiap pekongsi. Okay. Itu 5 benda ni lah. Alright. So kalau kita tengok bentuk T, sebelah kredit, untung bersih, faedah atas ambilan, sebelah debit, faedah atas modal, gaji, bonus, allowance. Itu bentuk T. Kemudian kalau bentuk penyata, untung bersih, tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, gaji, bonus, allowance. Kemudian dah dapat kongsi untung tu yang kita alihkan. Inilah dia, akaun semasa dia. Akaun semasa itu adalah kongsi untung atau rugi. Kalau bentuk T, akaun semasa di sebelah debit maksudnya untung. Kalau akaun semasa di sebelah kredit, rugi. Kongsi rugi. Okey. Faham Dua ni je. Alright, sekarang kita tengok contoh satu. Okey, kita tengok contoh satu. Okey. Satu. Okey. Cuba tengok bentuk contoh soalan perkongsian. Contoh satu.
Okay. Ikhlas dan Irwan adalah rakan kongsi dalam perkongsian klinik Ikhwan. Okay. Dia kongsi nama perkongsian itu adalah klinik Ikhwan. So ini adalah perkongsian profesional. Ikatan perkongsian antara mereka. Ikatan perkongsian antara mereka seperti berikut. Okey, ini perjanjian dia. Ini perjanjian dia ada 4 dia. Gaji ikhlas 15,000. So, gaji hanya diberikan kepada ikhlas. Jadi kita fahamlah ikhlas tu adalah perkongsi aktif. Ikhlas tu yang uruskan klinik. 15,000 setahun. Ada gaji kat situ. Faedah atas modal 6%. Okay. Faedah atas ambilan 8%. Pembahagian untung mengikut nisbah modal. Okey, bila dia cakap ikut nisbah modal, kita kena refer kepada modal dalam imbangan duga. Jadi kalau kita tengok imbangan duga, modal dia ni. So 60,000, 40,000. Ataupun kita nisbahkan 6 nisbah 4. Bila dah potong, buang kosong ni, kita dah buang kosong jadi 64. Boleh kecilkan lagi. Ini tinggal 2. Ini jadi 3. Jadi 3 nisbah 2. 3 untuk ikhlas. 2 untuk Irwan. Itu maksudnya kalau dia cakap ikut nisbah modal. You all kena refer kepada modal. Okey. Now dalam perjanjian apa yang tak ada? Apa faedah yang tak ada? Okey. Kalau kita tengok sini yang tak ada adalah faedah atas pinjaman. Tak ada dalam perjanjian. Jadi faedah atas pinjaman tak ada, maka kita kena ikut akta. Kena ikut akta yang mana dalam akta kata faedah atas pinjaman ialah fix 8% setahun. Dan kena ingat bila cakap pasal faedah, peratus tu semua dalam setahun. Faedah atas modal dikira setahun. Faedah atas ambilan setahun. Faedah atas pinjaman setahun. Jadi kalau ada diberi tarikh yang menunjukkan tidak cukup setahun, kena portion ikut bulan. Kena portion monthly lah. Kena kira ikut bulan. Alright? Okay. So, sudah faham. Sekarang kita baca imbangan duga pula, apa yang ada. Okay, biasanya imbangan duga macam biasa, imbangan duga dia akan berilah segala maklumat-maklumat dalam untuk pengadaan. Tapi kita tak gunakan semua pun. Kita tengok apa soalan nak. Okay. So ada bank, alatan pejabat, bangunan, untung bersih. Okay, C ada untung bersih. Jadi untung bersih dah diberi, selamat. Tak perlu buat dapur. Kalau untung bersih tak ada, you all kena buat dapur. Okey, gaji ikhlas 10,000. Alright. Jadi kalau sekiranya kita jumpa gaji perkongsi dalam imbangan duga, ini menunjukkan gaji yang telah dibayar. Gaji yang telah dibayar oleh syarikat kepada pekongsi. Jadi ikhlas dah dapat 10,000. Itu maksud dia. So ikhlas tinggal lagi, tak dapat lagi gaji sebanyak 5,000. Kena faham Kalau tak ada lagi gaji perkongsi dalam imbangan duga, bermaksud dia tak dapat lagi, kosong. Belum dapat apa-apa lagi. Okay, seterusnya ambilan. Okay, tengok ambilan. Bila ambilan, kita nak kira faedah atas ambilan. Nampak ni ada tarikh? So kena tengok. Untuk ikhlas yang pertama ni berapa bulan? April, syarikat ni berakhir September 2018. 30 September 2018. Okay. Ambilan pertama diambil pada 1 April. Jadi April hingga September berapa bulan? Jun, Julai, Ogos, September. 6 bulan. 6 bulan.
30 Jun sehingga 30 September. Okay. Kalau 30 Jun maknanya kita kena kira Julai. Julai, Ogos, September. So 3 bulan. Okay. Kemudian yang terakhir Irwan 1 Januari sehingga September. Ini adalah 9 bulan. Okay. Alright. Okay. Kemudian modal. Okay, modal pun kita ambil tahu sebab kita nak kira faedah atas modal. Kita nak kira faedah atas modal. Ambilan tadi nak kira faedah atas ambilan. Okay. Pinjaman daripada ikhlas. Okay, C ada pinjaman. Ada pinjaman daripada ikhlas. Dan akaun semasa. Okay, ini untuk akaun semasa nanti. Okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok mana poin-poin yang penting dulu untuk buat pengasihan itu. Okey, seterusnya maklumat tambahan. Allowance diberikan kepada ikhlas 1,100 atas perkhidmatan bersalin. Jadi ikhlas terima allowance sebanyak 1,100. Anda dikehendaki menyediakan akaun pengasingan untung rugi sahaja. Jadi kita nak prepare akaun pengasingan untung rugi. Okey, sebelum kita buat akaun pengasingan untung rugi, kita kena buat jalan kerja terlebih dahulu. Ini wajib bukan wajib, ini kalau boleh tolonglah buat jalan kerja ni. Tolonglah buat jalan kerja. Okey. So kita tengok macam mana kita buat jalan kerja. Okey. Untung bersih kita dah dapat, so tak ada jalan kerja lah. Faedah atas ambilan. Okay. Kita nak cari faedah atas ambilan. Ini jalan kerja yang pertama. Faedah atas ambilan berkongsi. Okay. Cara kita nak buat faedah atas ambilan berkongsi. Jadi yang pertama tadi ikhlas. Ikhlas dia ada buat ambilan 2 kali ambil tarikh tadi kena kira 2 kali lah. Yang pertama dia ambil RM1,000. Dan kita darab berapa faedah atas ambilan setahun. Kita tengok pada perjanjian 8%. Ini jalan kerja ni kena buat 8%. Dan disebabkan dia tak cukup setahun, ada 6 bulan saja. Jadi kena darab 6/12. Sebab peratus tu setahun. Jadi kita tak nak setahun, kita nak 6 bulan je. Okey, dan kita kira. So 40. Okey. 40. Okey, kemudian masih lagi ikhlas. Sebab ikhlas dibuat 2 kali ambilan. Ambilan yang kedua adalah 500. Darab masih lagi 8% faedah atas ambilan. Dan ambilan yang kedua, tempoh ambilan dia hanyalah 3 bulan. Jadi kita darab 3/12. Okey. Kita 10. Okey, kemudian Irwan. Irwan pun ada buat ambilan iaitu dan di times 8% faedah atas ambilan dan darab tempoh dia adalah 9 bulan, 9/12. Apa? 120. Okey, 120. Okey, selesai. Jadi kita totalkan semua ambilan. Totalkan, dapatlah jumlah dia. 107. Ini kena buat jalan kerja ni kena buat. Kalau you all tak buat rugi kalau salah. Sebab kat sini je dah ada 3 markah. Kalau you all buat jalan kerja, 3 markah kat sini.
1, 2, 3. Kalau kita tak buat jalan kerja, kalau betul yang 170 ni tak ada masalah. Tapi kalau salah, hilang 3 markah. Hilang 3 markah. Okey. Selesai satu faedah. Okay, kita kira pula faedah yang kedua, iaitu faedah atas modal berkongsi. Jadi kita kena kira faedah atas modal. So ikhlas. Ikhlas dia bagi modal sebanyak 60,000. 60,000 dalam modal kita adalah 6%. And then dia tarik Imam pun tak bagi maklumat, tak tarik apa-apa, jadi kita anggap dia setahun lah. 3,600. Okey, kemudian Irwan. Irwan 40,000. Harap 600 juga. And then sama juga tak ada tahun, tak ada tarikh, jadi kita anggap dia setahun. 2004. Dan kita totalkan dapat 6,000. Okay. Selesai faedah yang kedua. Faedah atas pinjaman kita tak kira sebab kita tak untuk pengasingan untung rugi tak perlukan faedah atas pinjaman. Kalau semasa nanti baru kita perlukan faedah atas pinjaman. Untuk pengasingan tak. Okey, seterusnya gaji perkongsi. Okey, so siapa yang dapat gaji? Yang dapat gaji ialah ikhlas. Berapa kita nak letak gaji dia? Mestilah gaji setahun atau gaji yang tertulis dalam perjanjian. So dalam perjanjian mengatakan kelas dapat gaji 15,000. Okay. Dan allowance ada allowance yang dapat. So bonus tak ada. So tak payah kira. Okey. Okey, boleh faham dalam kerja ni? Ini kena ada. Kalau tak ada, rugi je markah. Okey, jadi bila kita dah siap kira, dah buat jam kerja ni, barulah kita buat account persaingan untuk rugi dan claim dalam penyataan. Okey, keluarkan kertas jurnal. Kalau ada kertas jurnal lah, kalau tak ada boleh guna touchpad. Okay, letakkan tajuk dulu. Okay, next one. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2014. Okay. Okay. Dah? Okey. Jadi kita mulakan dengan untung bersih.
Kita buka untuk bersih. Jadi untuk bersih, kita letak pada RM yang kedua. Rujuk pada dapat. Kemudian tambah faedah. Ini kena ingat tambah faedah atas ambilan berkongsi. Berapa yang kita nak tambah? Total yang kita dapat dan kira-kira tadilah iaitu 170. Dan tambah. Ini cikgu maksud cikgu tadi. Kalau kita salah kat sini, kalau kita tak buat jalan kerja, jalan kerja ni kita tak buat, okay. And then kat sini kita salah, so kita hilang 3 markah. 3 markah banyak Kalau kita buat jalan kerja, sini salah, maka jalan kerja itu akan membantu kita dapat markah. Jadi tolong buat jalan kerja sebelum kita buat pengasingan untuk rugi. Okay. Kemudian, selesai tambah. Dan kita tolak. Tolak yang pertama ialah faedah atas modal berkongsi. Okey, yang ni kita letak dekat RM yang kedua lah RM yang pertama. Jadi faedah atas modal berkongsi 6,000. Okey, faedah atas modal berkongsi. Okey, kemudian gaji berkongsi. Jadi gaji berkongsi adalah sebanyak 15,000. 15,000. Dan yang ketiga kita ada allowance berkongsi. Allowance berkongsi 1,100. Letakkan 1,000. Dan jumlah letak di RM yang kedua lah. 2,100. Jadi dah dapat nilai yang perlu ditolak, and then kita tolakkanlah dengan atas tadi. 48770 tolakkan dengan 22,100. So dapat nilai 26,0. Okey. Jadi kat sini, masa ni lah kita kena pastikan sama ada nak kongsi untung atau kongsi rugi. Now kita dapat positif kan? Jadi ini adalah kongsi untung. Kita kena kongsi untung. Kalau ni jawapan kat sini negatif, jadi kongsi rugi. Walaupun dia untung ke rugi ke, dia tetap kena agihkan kepada setiap perkongsi mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Alright. Jadi kita akan kira butirnya ialah akaun semasa. Akaun semasa ikhlas yang pertama. Okey. Jadi kita dah kira nisbah modal dia 3:2. 3 untuk ikhlas, 2 untuk tiruan. Jadi untuk ikhlas 3 daripada 5 lah. 3 daripada 5 lah. Kita harap faham 3:2. So untuk ikhlas 3/5. Untuk tiruan 2/5. Yang ni portion pecahan ni yang kita ambil pembahagian ni yang kita ambil untuk kira kongsi untung dan kongsi rugi. Okey. So 3/5 darab kongsi untung tadi 26670. So dapat 16,002. Letak RM yang pertama. Okey.
Kemudian perkongsi yang kedua, akaun semasa Irwan. Akaun semasa Irwan 2/5 darab 26670 juga. So kita dapat 10,668. Okey. Dan yang kemudian dua-dua tu kita tambahlah Yang ni kita tambahlah. Tambah dapat jawapan dia mesti kat sini. Tambahkan. Biasanya kita tambah akan dapat sama jugalah 26670. Okey, 26670 dan kita tolak kita tolak. Maknanya tinggal kosong. Jadi kosong tu maknanya kita dah agihkanlah semua untung dengan rugi yang perkongsian dapat dan diagihkan kepada setiap perkongsi dan diagihkan kepada semua perkongsi. Jadi selesai. Finish. Ini sahaja akaun penghasilan untung rugi. Tak banyak. Ini sahaja. Right. Cuma pengiraan pengiraan jalan kerja tu cuba harap korang buat sangat-sangat harap kena buat. Jangan kedekut kertas banyak. Exam nanti exam kertas banyak buat. Okey. Dan kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua, kita baca. Sekarang ada 3 orang perkongsi. Encik Siva, Encik Lim, Encik Madi. Dan dituduhkan perkongsian bersama yang dijalankan di Putrajaya. Okey, baki berikut. Ini pesanan dia dah 30 Jun 2018. Okey, kita tengok dia punya modal dia. Modal dia semua sama. Jadi dapat agak tak dia punya kongsi untung. Kongsi untung dia mungkin sama rata. Okey lah mungkin. Kita tengok perjanjian dia macam mana. Akaun semasa, akaun semasa nanti kita akan belajar. Okey, bank, premis, kenderaan, gaji Madi. Okey. Faedah atas pinjaman Siva. Jadi Siva beri pinjam kepada perkongsian. Okey, Madi terima gaji, maksudnya Madi yang uruskan perkongsian. Ambilan Siva, okey, Siva buat ambilan. Tak ada tarikh. Okay, jadi kita anggap setahun lah. Mungkin setahun. Tengok maklumat tambahan apa dia beritahu. Untung bersih. Okey, sekarang dah ada untung bersih. Ini masih lagi tahap sederhana. Tahap sederhana. Belum tahap yang kita perlu buat untung kapur lagi. Okey. Right. Maklumat tambahan. Okey. Tadi, soalan tadi, ikatan perjanjian dia dekat mula-mula soalan. Dekat mula-mula soalan. Sekarang ni pula, perjanjian dalam maklumat tambahan. Okey, tak kisahlah perjanjian tu kat mana. Dia memang akan ada. Sama ada di atas soalan, dalam maklumat tambahan, tengah-tengah soalan, tak kisah. Perjanjian mesti ada.
Okey. Jadi kau tengok sini, untung rugi sama rata. Okay, betul cikgu cakap. Sama rata. So kita tengok modal tu kita boleh tahu dah. Kadar faedah atas modal 10%. Okey, faedah atas modal 10%. Faedah atas pinjaman 8%. Ambilan, faedah atas ambilan 5%. Madi terima gaji sebanyak 15,000. Okey. Bonus allowance kita tak jumpa. Jadi tak adalah. Bonus allowance kita tak ada dalam ni, mana tak ada. Okey, nombor 2. Ambilan oleh Siva. Okey, ini dia cerita pasal ambilan Siva pula. Ambilan Siva berjumlah 1,800 dibuat pada 31 Disember. Ada tarikh 2,300 dibuat pada 1 Julai. So dia ada dua ambilan lah Siva ni. Yang pertama 1,800. Yang kedua 2,300. Kalau kita totalkan berapa? 4,100. Sama dengan dalam imbangan duga. Sebab dalam imbangan duga dia tak cakap tarikh. Sebab ada 2 kali ambilan. Okey, jadi 1,800 ni pada 31 Disember. Jadi kita akan kira bermula Januari. Januari sehingga Jun 6 bulan. 6 per 12 lah 6 bulan. 2,300 ni pada 1 Julai. 1 Julai sehingga 30 Jun bermaksud setahun. Jadi 2,300 tu ambilan untuk tempoh setahun. Alright. Okey, anda dikehendaki menyediakan penyata pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi lah. Penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun. Alright, kita buat. Bila nak buat tu jalan kerja jangan lupa. Jalan kerja. Yang pertama, faedah atas ambilan perkongsi. So, untuk perkongsian ni hanya Siva sahaja yang membuat ambilan. Okey. Ambilan pertama 1,800. Darab faedah atas ambilan ialah 5%. Kemudian tempoh ambilan telah dibuat dalam 6 bulan. 6 per 12. Okay. RM45. Okey, ambilan yang kedua 2,300 darab 5%. Dan ini cukup setahun, jadi kita tak perlu darab monthly lah. Dia cukup setahun. Okey. $115. Dan totalkan dapat 160. Okay. 160. Alright. Next, faedah atas modal perkongsi. Serta Siva 20,000 darab faedah atas ambil modal 10%.
100. Tak ada tarikh jadi setahun lah. Dan kebetulan semua sama lah ni semua sama. Cuma tekan nama je. Yang kedua ni dim. Yang ketiga madi. Okey. Okey, seterusnya gaji berkongsi. Gaji berkongsi tadi hanya madi sahaja yang menerima gaji. Berapa yang dia terima rujuk perjanjian. So dalam perjanjian madi terima gaji sebanyak 15,000 setahun. Jadi 15. Okey. Right. So allowance tak ada, bonus pun tak ada. Jadi cukuplah, selesai lah. So ada 3 ni sajalah pengiraan dia dalam kerja dia. Okay, so bila 3 ni maka kita buat penghasilan. Perkongsian bersama tentang penghasilan untuk gaji tahun berakhir 30. Okey. Okey, so mula dengan untung bersih. Alright. Untung bersih. Dan dia kata timbangan duga 28760. Okay. Tambah faedah atas ambilan berkongsi. Okay. Jadi kita dah kira 160. Okay, dan kita tambahkan 892. Kemudian tolak faedah atas modal berkongsi. Okay, dah kira tadi 6,000. Kemudian bersama dengan gaji berkongsi 15,000. So total dia 21,000. Dan tolakkanlah. Dapat 7920. 7920 positif
bermaksud kongsi untung. Kongsi untung dan disebabkan dia bahagi sama rata, kena bahagi 3 lah. Bagi 3 untuk setiap untuk setiap perkongsi. Akaun semasa sibah 7920 bahagi 3. Saya dapat 2640. Okay. Semasa bin okey. Okey, bila campur 3 dapat 7920. Okey, then alright, selesai. Okey. Itulah dia akaun semasa. Senang je akaun semasa, tak susah sebenarnya. Cuma harap kena ingatlah. Kena ingat apa yang kita perlukan untuk akaun semasa. Alright. Okey. Untuk soalan 2 ni, contoh 2 ni, jawab dekat jawapan tu awak tuliskan sekali contoh 2 sebab next week cuti lepas cuti kita nak buat akaun semasa. Jadi untuk akaun semasa memang masih lagi berpandukan jalan kerja. Masih lagi berpandukan jalan kerja. Jadi kalau dah tulis jawapan tu, dah tulis jalan kerja tu, jangan hilanglah. Tulis tu contoh 2. So nanti next class kita boleh rujuk. Okay. Alright. Okay. Kita terus kepada contoh 3. Okay. Cuba baca soalan contoh 3 dulu. Okay. Cikgu up sikit soalan. Up sikit. Kita dah tahu nak kira pengiraan untuk pengasingan ontologi tadi. Cikgu up sikit. Okay. Osman, Rizwan, Manan merupakan pekongsi Orisma. Dia jual minyak wangi jenama antarabangsa. Mereka membahagikan untung rugi mengikut nisbah. Okay, now dia dah beri nisbah. Jadi nanti kita kena kira ikut nisbah ni lah untuk kongsi untung. 3 nisbah 1 maknanya 3 untuk Osman, 2 untuk Rizwan, 1 untuk Manan. Ikut turutan. 3/6, 2/6 dan 1/6. Okay, perjanjian perkongsian dibuat oleh mereka menentukan bahawa gaji tahunan Manan, so Manan terima gaji 42,000, faedah atas ambilan 5%, faedah atas modal 6%, faedah atas pinjaman 8%. Kongsi untung dia tak cakap sebab dia dah bagi tahu nisbah berapa. Okey, jadi semua faedah ada. Alright, kita baca imbangan duga dia. Okey. Untung kasar. Syarikat ni diberi untung kasar. So, korang kena cari apa? Kita kena cari untung bersih.
So macam mana formula dia? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay. Sikit apa Ini akaun untung rugi ni. Akaun untung rugi. Akaun perdagangan tak lagi. Kita dapat untung bersih. So cikgu ambil part sikit, naikkan sikit taraf soalan tu. Kita kira untung rugi. Apur akaun perdagangan belum rugi. Ini selalu baru akaun untung rugi. Okey. Kemudian modal. Okey, ini modal. So nanti kita nak kira faedah atas modal. Akaun semasa. Okey, untuk akaun semasa nanti. Okey, ambilan. Ambilan kita nak kira faedah atas ambilan. Okey. Akaun belum terima, sewa dibayar, insurans, belanja, sewa dibayar. Sebab kita kena tahu sebab kita nak cari untung bersih, so kena tahu hasil belanja. Belanja, insurans belanja, kadar bayaran belanja, pinjaman daripada Osman, akaun belum bayar, belanja belanja. Okey, gaji. Gaji pekerja dengan gaji manan. Gaji pekerja adalah belanja. Manakala gaji banan ni adalah untuk perkongsi. Untuk perkongsi kita tak rekod dia sebagai belanja syarikat. Dia bukan belanja syarikat, tapi itu adalah untung ataupun belanja pembayaran yang dibayar daripada untung syarikat. Gaji perkongsi ni. Dia dibayar daripada untung syarikat. Maknanya daripada untung bersih lah. Jadi untuk kira untung bersih, gaji perkongsi tak masuk. Gaji perkongsi tak masuk. Tapi gaji pekerja, yes. Itu diambil kira untuk sebelum dapat untung bersih. Kemudian pinjaman tadi. Satu lagi. Pinjaman. So, bila syarikat meminjam daripada Osman, syarikat kena bayar apa? So, syarikat kena bayar faedah atas pinjaman. So, bila bayar faedah atas pinjaman, faedah atas pinjaman ni bukan sebagai penghasilan untung rugi, direkod sebagai belanja. Okey, so nanti kita kena kira juga faedah atas pinjaman berapa. Alright. Okey. Dan kita baca soalan. Maklumat tambahan, PHR. Ada pula PHR. So, kena kira berapa PHR. Kiralah 2%. Darab dengan ABT. Berapa? Insurans prabayar. So, ada insurans terlebih bayar 1,600. Adakah ada bayaran belum bayar 700? Nanti kena buat pelarasan dengan insurans dan kadar bayaran. Buat tambahan. Nak mula sikit-sikit dah ni. Okey, soalan anda dikehendaki A, mengira untung bersih. Alright. Soalan dia minta kita kira untung bersih. Dia tak minta kita buat penyata. Ini saya nak tekankan di sini. Memang dia suruh kira. Walaupun dia suruh kira, tapi cikgu dah bagi tahu dalam kelas. Soalan pengiraan, soalan dia suruh kira. Pertama, kita kena ada formula. Kedua, kena ada jalan kerja. Ini kalau you all nak dapat markah penuh lah. Kalau tak nak dapat markah, tak nak dapat markah penuh, tak apa. Buat dengan cara apa-apa nak kira. Yang ketiga, jawapan mesti ada unit, iaitu RM. RM lah. Tiga benda ni kena ada. Jadi, nak selamat, tiga-tiga ni ada, kita jawab dalam bentuk penyata.
So bila kita jawab dalam bentuk penyata, tiga-tiga ni ada. So you all dah selamat dah. Tak wajib jawab dalam bentuk penyata ni. Tapi yang wajib, saya cakap formula working and unit mesti ada. Kalau you all tak nak buat bentuk penyata pun tak apa, buat bentuk lain. Tapi mesti ada tiga-tiga ni. Okay, jadi nak selamat, nak senang, nak nampak mudah, nak nampak benda tu clear, kemas. Kita jawab dalam bentuk penyata. Okay, now kita kira dulu. Berapa untung bersih syarikat. Okay. Oh. Sorry. Okay, tuliskan. Kita tajuk dulu penyata. So tajuk tak ada masalah lah. Jadi penyata mengira untung bersih pun dah okey dah. Tak payah 3 tahun pun tak apa. Berakhir tahun sekian pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia bukan nak bentuk penyata. Okay. Dan kita letakkan RM. So dah ada unit. Kita letakkan RM. Okay. Kita letakkan untung kasar mula-mula. Letak untung kasar. Kita ambil daripada soalan. 265,566. 265,566. 265,566. Itu untuk kasar. Okey. Tadi kita tengok imbangan duga. Awak ada jumpa hasil tak? Kalau kita tengok daripada imbangan duga tadi, kita tak jumpa hasil. Tak ada. Kalau kita tambah hasil, kita ada tolak. Terus ada tolak. Tolak belanja. Okay. Jadi belanja yang pertama tadi
Sewa dibayar. Sewa dibayar. Tak ada pelarasan, jadi kita kekalkan nilai dia 21,400. Dan belanja yang kedua, insurans. Okey, insurans ada pelarasan, ada prabayar 1,600. So, jika prabayar dalam maklumat tambahan kena tolak 9,200 tolak 1,600. Dapat 7,600. Okey. Belanja seterusnya ialah kadar bayaran. Okey, kadar bayaran pun ada pelarasan kadar bayaran belum bayar. So kalau belum bayar maklumat tambahan kena tambah 1,600. Kadar 14,600 tambah 700. Okey. 15,300. Okey, belanja seterusnya pinjaman daripada Osman. So, faedah atas pinjaman. Okey, so kiranya ada belanja pinjaman, mesti ada faedah atas pinjaman. Okey, macam mana nak kira? Okey. Tengok dia pinjam 1 Jun 2018. 1 Jun 2018. Syarikat berakhir 31 Ogos. Jadi Jun, Julai, Ogos 3 bulan. Jadi faedah nanti darab 18,000 darab 3/12. Sebab dia ada tarikh dekat situ. Cikgu cakap tadi faedah kalau ada tarikh kena tengok tarikh. Okey. So kita kira faedah atas pinjaman peratus dia ialah 8% ni ada dalam soalan 8%. So 8%. 8%. Okay. 8% darab 18,000 darab 3/12. RM360. Okey. Itu belanja yang terusnya. Okey, selepas pinjaman, faedah pinjaman, belanja am. Okey. Belanja am tak ada, tiada pelarasan. Jadi kita ambil nilai dia 5330. Okey, kemudian belanja seterusnya adalah gaji pekerja. Gaji pekerja bukan gaji manan. 1,500, 105,000. Dan akhir sekali hutang ragu, PHR PHR iaitu peratus dia ialah 2% darab dengan ABT ialah 29,600. Okay. So kita dapat 592. Okay. Dan kita totalkan lah. Totalkan untuk dapatkan jumlah belanja.
So 155 582. Okay, and then kita kira untung bersih. Tolakkan. So dapat untung bersih sebanyak 109,984. Yang dalam nota tu salah jadi tolong betulkan. Dalam nota tu jawapan nota salah. Jadi untuk bersih 108 109,984. Alright. So kita dah dapat untung bersih. Jadi bila dah dapat untung bersih barulah kita boleh buat pengasingan untung rugi yang kita belajar tadi. Dengan syarat kira dululah. Kira dulu berapa jalan kerja dia, berapa faedah atas modal, berapa faedah atas ambilan, gaji berkongsi. Okay? Alright. Dan tu cikgu nak awak cuba buat di rumah. Jawapan yang ada dalam latihan nota cikgu salah. So jangan refer pada tu. Jangan refer pada tu. Okay. So cikgu rasa cukup setakat ni. Cukup setakat ni dan insyaAllah kita sambung next 2 week. Minggu depan cuti. Happy holidays. Walaupun dah lama cuti. So kita akan sambung minggu akan datang. Awal bulan 6. Kita akan sambung ni lah. Kongsi rugi. Kalau kongsi rugi, kena agihkan juga. Kena agihkan juga setiap perkongsi mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Dia tak perlu tambah. Lepas kita untung bersih, tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji, kita dapat jawapan. So let's say negatif, kongsi rugi. Kongsi rugi tu pun kita kena agihkan kepada setiap perkongsi mengikut nisbah. So maknanya sama juga. Kongsi untung ke kongsi rugi ke tetap kena agihkan kepada setiap perkongsi. Okey. Itu sajalah. Ada apa lagi pertanyaan? Okey. Kalau ada boleh WhatsApp cikgu lah. Ada cuti seminggu ni kalau tak ada apa-apa. Okeylah, cukup setakat ni. Jadi cikgu nak ucapkan selamat hari raya untuk pelajar Islam, pelajar Melayu. Yang lain selamat bercuti lah. Kita akan jumpa 2 minggu lagi. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih.